Okey, so kita teruskan kepada komposisi air. Right? Komposisi air. Okey, ni sebab start, so kita ulang balik nah. Sebatian yang terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Kamu kena ingat dia adalah sebatian gabungan hidrogen dan oksigen. Okay. Satu molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ya. Ni yang cikgu tunjuk tadi. Okay. O ni adalah oksigen, H hidrogen, H hidrogen. Sebab tu formula untuk air adalah H2O. Dua hidrogen, satu oksigen. Okay. Right. So ini adalah bentuk pergerakan dia lah. Kenapa tak bergerak? Ayo, tak bergerak juga dia. Nah, cikgu tak tahu kenapa tak bergerak benda tu. Kena klik lah. Boleh. Tak boleh bergerak. Kalau secara tadi yang cikgu pakai yang apa tu boleh bergerak, yang ni tak boleh bergerak pula dia. Okey, tak apa. Okey, itu dia ni adalah bentuk. Okey. So dalam air kalau kamu gunakan punya teleskop untuk tengok tu, kamu akan nampak macam ni lah, banyak molekul-molekul ni. Molekul antara hidrogen dan oksigen. Satu oksigen, satu atom oksigen dan dua hidrogen. Okey. Alright. So kita tengok elektrolisis air. Apa itu elektrolisis air? Okay. Proses penguraian sebatian kepada komponennya. Komponen-komponennya dengan menggunakan arus elektrik. So kita akan gunakan arus elektrik untuk mengasingkan sebatian ni. Maksudnya sebatian antara oksigen tadi dengan atom oksigen dan atom hidrogen lah. Okay, macam contohnya arus elektrik dialihkan melalui air yang kemudiannya mengurai molekul air kepada atom oksigen dan hidrogen. Maksudnya kamu asingkan. Atom oksigen kita asingkan dengan atom hidrogen. Okay, itu adalah proses pengasingan iaitu elektrolisis air. Okay. Ni. Nampak? Ini adalah simbol untuk air tadi H2O. Okay. Arus elektrik. Okay. Oksigen akan dipisahkan dengan hidrogen. Okay. So hidrogen yang ketul-ketul kecil tu saja. Oksigen bulat besar. Okay. So ini adalah proses dia. Biasanya untuk kita akan gunakan bateri lah. Oksigen dibebaskan, hidrogen dibebaskan. Okay. Elektrod positif dengan elektrod negatif. Jadi ni adalah elektrolit. Okay, air elektrolit cecair dia. So ini bahan-bahan ni adalah bahan makmal sains lah. Tapi kat sekolah kita tak ada yang benda ni. So takkan boleh buat eksperimen tu lagi. Okay. So ada bahan-bahan makmal ada, tapi untuk dia punya tunggu sekolah kamu nantilah buka yang tu akan adalah. Okay. So ujian hidrogen, kayu uji menyala. Okay. So kamu nak tahu ada hidrogen atau tak ada hidrogen, senang saja. Kamu bakar api. Okay. Kamu letakkan dalam tu. Dalam kawasan tempat yang ada hidrogen, kayu uji menyala. Tapi kamu akan dengar bunyi pop lah. Kayu uji menyala untuk bagi dan terpadam lah. Kayu uji tu kamu bakar kan, kamu masukkan ke hidrogen tu, dia akan pop, hilang, mati. Faham? Hidrogen ni akan menyebabkan sebab nama unsur dia macam tu, dia tak membenarkan ada api. Api kamu perlu ada apa? Untuk menyalakan api, sebenarnya kita perlukan oksigen. So, untuk kita uji oksigen pula, dalam tabung uji tu, kamu letak saja bara api. Kalau dalam tabung uji tu ada oksigen, automatik dia akan menyala. Macam gambar yang ni. Kamu nampak kan? Yang hak ni. Ni dia bagi bara api saja. Okay? Kayu uji berbara, dia akan menyala. Tapi kat sini, kayu uji menyala, yang ni berbara lah. Ini menyala, maksudnya api ada. Bila kamu letakkan dalam hidrogen punya gas, automatik dia akan mati. Mendengar bunyi pop macam letupan. Tapi untuk ni pula, kalau untuk bagi ujian oksigen pula, kamu letak just bara saja. Bara itu akan menyala sebab adanya oksigen. Sebab tu susahnya, kalau kamu perasan, dalam alat pemadam api akan ada hidrogen. Okay? Ada sumber hidrogen untuk mematikan api. Sebab tu akan payah suatu kebakaran besar kalau kawasan tu adalah kawasan hutan.
kenapa kawasan hutan ini akan menyebabkan kita susah padam? Yes. Sebab pokok adalah penghasil oksigen dan api itu akan cepat membara. Dengan cepatnya akan menyala lebih besar. Itu sebabnya hutan terbakar ni agak susah untuk dipadamkan. Okay? Boleh faham? Okay. So, topik yang terakhir untuk hari ini adalah penyejatan air. Okay. Air menyejat dengan cepat apabila suhu persekitaran menaik. Okay. So, dia akan meningkat. Kalau makin panas suhu persekitaran, air itu akan cepat sejat. Okay. Luas permukaan air. Maksudnya kalau contohnya kamu ambil satu dulang air, okay, satu dulang air yang leper dengan kuantiti air yang sama dengan kamu letak satu gelas air. Kuantiti air yang sama kamu letak kat dulang tu dengan yang gelas. Yang leper tu, permukaan yang luas tu akan lebih cepat sejat berbanding yang dalam. Faham? Sebab permukaan ni yang luas akan menentukan kadar sejatan air tu lebih cepat. Boleh jelas semua? Okey. So, lagi satu adalah kadar kelembapan. Bila kawasan tu lembap, kadar kelembapannya kurang, maksudnya dia tak sejuk, tak basah. So, akan menyebabkan penyejatan tu berlaku dengan cepat. Pergerakan udara. So, udara ni salah satunya kamu tengok. Macam contohnya, bila kamu cuci baju, kamu tala kipas dekat baju, makin lama, baju tu akan cepat kering. Betul? Ataupun tala dekat mana-mana tempat yang ada air. Itu adalah faktor kelajuan udara. Makin laju udara tu, makin cepatlah kering kain. Okay? Bukan sebab kelajuan udara tu saja. Bukan sebab oksigen. Ya. Okay? Alright. Dia bukan sebab panas. Dia lebih kepada pergerakan tu semua. Okay? So, perbandingan antara penyejatan dan pendidihan pula. Okay, penyejatan dan pendidihan. Berbeza nah. Sejat ni kita tak perlukan, macam mana orang cakap? Kita tak perlukan api. Tak perlukan haba. Kita just letak dia dekat permukaan suhu macam mana orang cakap? Suhu normal saja pun akan menyebabkan air tu tersejat. Suhu bilik lah. Tapi berdasarkan keadaan sekeliling. Kalau macam contohnya suhu kat situ makin tinggi juga, dia akan sejat lebih cepat. Okay? Tak perlu untuk kamu masak air. Kalau pendidihan ni pula, atas sebab faktor penguapan. Okay? Air yang kamu masak tu, haba tu terserap, makin lama dia akan menyebabkan jadi wap air lah. Boleh jelas? Alright. Okay. So, kamu kena faham. Kedua-dua dia adalah menyerap haba. Dua-dua akan menyerap haba. Okay? Berubah daripada cecair kepada gas. Berubah daripada cecair kepada gas. Proses untuk penyejatan tahan. Tapi untuk proses pendidihan laju. Itu perbezaannya. Sebab kamu panaskan dengan api kan. Kalau proses untuk penyejatan ni kamu tak gunakan api. Kamu just gunakan faktor sekitar. Okay. Setempat saja. Macam contoh kamu jemur baju kan. Jemur baju kamu nak guna api untuk keringkan. Mantap kan? Kamu kalau air okey untuk jemur untuk kering tu adalah atas faktor penyejatan. Okey? Itu adalah proses dia. Okey? So berlaku di permukaan air. Maksudnya di atas air tu. Macam contoh air minuman kamu kan, di atas tu adalah dipanggil permukaan. Okey? Kalau untuk pendidihan pula, maksudnya keseluruhan air tu jadi panas. Kalau penyejatan di atas saja. Maksudnya bawah masih sejuk. Okey? Jelas? Alright. Okey. Berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih cecair. Maksudnya dalam bawah takat didih lah. Okey, dia akan berlaku. Kalau contohnya suhu dekat sekitar kamu tu 10 Celsius ataupun 40 Celsius, dia akan menyejat juga. Tetapi kalau untuk pendidihan berlaku pada takat didih cecair. Maksudnya tahap 100 darjah Celsius. Itu baru dia akan berlakunya penyejatan air. Boleh jelas? Okey, dua-dua pengakhirannya akan menjadi wap air lah. Dua-dua akan berakhir dengan wap air.
Cuma proses dia tu sama ada cepat atau lambat. Itu je. Untuk penjejatan, lambat. Pendidihan, cepat. Okey. Ini aplikasi penjejatan air. Macam cikgu cakap tadi. Jemur kain. Kan? Okey, jemur kain. Lepas tu, pengering rambut. Mesin alat hair dryer tu. Kamu keringkan rambut kan? Itu adalah salah satu juga penjejatan air punya mesin. Dan akhir sekali adalah penyejuk badan. Okay? Kipas pun akan menyebabkan kita cepat kering. Okay? Alright. So, penyejatan air, suatu proses di mana cecair berubah menjadi wap air. Kamu kena ingat, dia akan berubah jadi wap air. Okay? Berlaku dengan perlahan dan berterusan. Maksudnya berlaku perlahan, tapi berterusan. Tapi kalau didih ni pula, kalau kamu stop api, dia takat mana yang jadi wap air tu saja. Lepas tu dah tak ada. Okay? Melibatkan molekul air saja. Molekul air tu saja yang akan terlibat lah kalau untuk penjejatan ni. Tak ada molekul lain. Okay? Ya. Alright. So, ada punya pertanyaan untuk setakat ini? Tak ada ya? Alright. Kalau tak ada, itu saja untuk kelas kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan sambung kepada seterusnya lah, rarutan pula. Okay? Ada tanya kat chat? Cikgu tak buka chat masalahnya. Cikgu biasanya kat tepi kotak mancis tu yang warna pink, orange. Untuk menyala api tu apa? Itu apa? Biasa tu adalah, cikgu tak sure lah. Sebab cikgu pun tak pasti yang tu. Okay? Biasanya adalah unsur belerang dengan apa tu semua. Okay? Dia melibatkan gorisan. Right? Itu kamu google lah sendiri. Apa benda tu. Sebab gorisan? Faham? Gorisan antara dua permukaan. Itu kamu google lah kat YouTube. Nanti yang tu tak ada terlibat dalam bab ni. Okay? Cikgu nak kamu tanya yang berkaitan dengan proses air. Apa tadi yang kita belajar? Fizikal air. Penjejatan air. Komposisi air. Itu semua. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, cikgu akhiri di kelas hari inilah.